Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Baitus Salam, seterusnya hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi meneruskan majlis pengajian yang kita langsungkan selama 2 kali dalam sebulan ini. Dan saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada yang baru hadir, dan saya minta jasa baik untuk tuan-tuan dan puan-puan komen sama ada suara saya jelas ataupun tidak terlebih dahulu bagi yang hadir. Dan saya harap tidak ada masalah pada ruangan komen, supaya ramai yang boleh komen di sini, yang boleh maklumkan daripada mana datang dan seumpamanya. Jadi Alhamdulillah, saya dapat makluman suara jelas dan ada yang boleh komen di sini. Sebelum ini tidak boleh. Jadi Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah. Dan kemudiannya saya sebutkan juga jasa baik tuan-tuan dan puan-puan semua untuk sebar luaskan video kuliah kita pada malam ini dengan rakan-rakan kita yang lain, saudara mara kita, keluarga kita. Dan itu adalah sedikit sebanyak perbuatan yang boleh dianggap dan termasuk di dalam kategori amalan salih kita ini. Dan ia termasuk dalam satu ibadah yang dinamakan sebagai nasyrul ilm, iaitu kita menyebarkan ilmu dan juga kita bersama berkongsi kebaikan kepada rakan-rakan kita yang lain. Seperti yang kita maklumkan hadirin dan hadirat, oleh kerana telah agak ramai yang masuk kuliah kita pada malam ini, maka saya terus pergi kepada perbahasan kitab, iaitu perbahasan kitab kita ini ataupun perbahasan tajuk kuliah kita pada malam ini. Kita katakan bagaimana memperoleh husnul khatimah. Perbahasan berkaitan dengan persoalan, dia akan berakhir dengan jawapan. Jadi kita, sebelum kita nak mencapai kepada jawapan-jawapan itu, ia perlukan kepada huraian dan perbahasan yang panjang. Jadi insya-Allah peruntukan masa kita selama 1 jam, maka kita nak fokus kepada perbahasan tajuk kita, iaitu bagaimana cara untuk kita mencapai, memperoleh husnul khatimah. Sebelum kita pergi kepada menjawab persoalan bagaimana, kita timbulkan satu lagi persoalan. Apakah maksud husnul khatimah? Yang kita duk dengar, yang kita duk sebut husnul khatimah, apakah maksud husnul khatimah? Husnul khatimah adalah suatu kalimah yang digabungkan dengan 2 perkataan Arab. Yang pertama kalimah husnu, dan yang keduanya kalimah al-khatimah. Husnu adalah kebaikan, daripada kalimah hasan, iaitu yang membawa erti suatu yang baik. Manakala al-khatimah pula adalah penamat ataupun penyudah, dan boleh juga menjadi penutup. Sebab itu kalau kita ini menamatkan bacaan Al-Quran sebanyak 6,236 ayat, 114 surah, 30 juzuk, 604 muka surat di dalam Quran Mushaf Rasam Osmani,
Maka apabila tamat kita membaca daripada surah Al-Fatihah sehingga sampai surah An-Nas, maka kita akan kata, Alhamdulillah, saya telah khatam bacaan Al-Quran. Jadi khatam di situ tamat, iaitu maksud khatam adalah tamat. Begitu juga apabila kita sebut yang Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya'i wal mursalin. Baginda Nabi adalah penutup bagi segala para nabi yang lain dan juga penutup bagi seluruh para rasul. Jadi khatam ataupun yang kita kata Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Maknanya khatam di situ penutup. Jadi apabila kita kata husnu, jelas maksudnya baik, kebaikan, hasan. Al-khatimah adalah penutup, penamat. Dan apabila digabungkan husnul khatimah, maka ia menjadi suatu perkataan yang membawa erti penyudahan yang baik. Dan penyudahan yang baik di sini bukan maksud penyudahan kita tamat daripada kuliah, ataupun penyudahan kita tamat daripada kerja, ataupun penyudahan kita tamat daripada melakukan bacaan Quran sebagai contoh. Tidak, tetapi maksudnya penyudahan yang baik atau husnul khatimah merujukkan kepada kematian kita yang baik saat kita berpisah daripada kehidupan kita ini yang sementara. Jadi itulah maknanya husnul khatimah. Itulah maksud husnul khatimah. Dan para ulama mengatakan kehidupan ataupun penamat hidup yang baik ini adalah suatu yang menjadi cita-cita bagi setiap mukmin. Menjadi cita-cita setiap golongan yang beriman untuk mendapatkan penyudahan hidup yang baik. Kerana kita tahu hayat dunia kita ini, dia ada permulaan, dia ada pengakhiran. Permulaan kita disebut sebagai al-bidayah, permulaan hidup manusia. Maknanya sebaik dia berada dalam perut ibunya, berada dalam kandungan ibu, kemudian ibunya melahirkan dia, keluarlah dia ke alam dunia sebagai seorang bayi yang kecil, itu adalah permulaan bagi kehidupan dia. Kemudian sampailah kepada suatu tahapan, dia sudah berada pada penghujung hayat. Kerana setiap yang bermula, pasti ada yang berakhir kecuali Allah sahaja. Sebab itu kita katakan Allah huwal awwal huwal akhir. Tetapi kita ini sebagai makhluk ini dia terhad. Dia ada limit. Dia ada batasan hayat dia di dunia ini. Dia tidak akan dapat menongkat langit selamanya. Dalam erti kata, manusia tidak ada yang hidup selama-lamanya. Jadi dia ada waktu yang dia tamat. Macam kita, setiap produk ada expired dia ataupun expiry date dia. Maknanya tempoh tamat dia. Maknanya selepas daripada tamat, tempoh sudah dia tidak boleh digunakan, tidak baik untuk digunakan. Jadi manusia adalah makhluk Allah dan produk adalah ciptaan. Manusia makhluk Allah juga adalah ciptaan. Jadi manusia juga dia ada tempoh masa dia. Cuma bezanya kita dengan produk-produk yang lain, kita tidak tahu bilakah sebenarnya kita akan meninggal dunia. Kita tak tahu bila kita mati. Dan bila-bila masa sahaja. Dan bila kita sebut husnul khatimah, ia sama sekali tidak membawa maksud penghujung tu usia tu. Tidak. Kerana boleh jadi seseorang itu mendapat husnul khatimah dalam keadaan umurnya 30 tahun. Boleh jadi dia dapat husnul khatimah ketika mana dia punya umur 17 tahun. Jadi menunjukkan tidak semestinya husnul khatimah ini adalah pada usia yang tua. Kerana tidak ada sebarang jaminan seseorang manusia itu dia tidak ada tahu. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ada 5 perkara yang tidak ada mana-mana yang manusia yang mengetahuinya kecuali Allah. Kita tak tahu di mana kita akan mati. Kita tak tahu apa yang terdapat di dalam rahim, dalam erti kata jantina secara spesifik. Kita tak tahu esok apa yang akan berlaku. Kita tak tahu apa itu, apa ini. Jadi, kita tak tahu bila kita akan mati. Tetapi persoalan bila mati itu tidak penting. Apa yang penting? Yang penting adalah apa persiapan kita nak menuju mati. Sebab itu, apabila Nabi SAW ditanyakan tentang bilakah hari kiamat oleh para sahabat,
Kemudian Nabi kita SAW mengatakan, ma'a'datta laha, apa yang telah kau persiapkan untuk berdepan dengan hari kiamat. Hakikatnya hari kiamat memang akan berlaku. Tetapi, apa persiapan kita? Apa persediaan kita? Begitu juga dengan kematian. Kematian pasti berlaku. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan merasakan kematian. Tetapi, apakah persiapan kita untuk berdepan dengan kematian? Jadi itulah kita nak bahas berkenaan dengan malam ini. Dan su'ul khatimah, husnul khatimah, lawannya adalah su'ul khatimah. Su'al khatimah pula, kita kata al-khatimah adalah penghujung dan penamat. Kalimah su'un atau su'u adalah membawa erti buruk, lawan kepada husnu. Jadi penyudahan yang buruk. Maka kita nak tahu apakah tanda-tanda kematian yang baik, apakah tanda-tanda kematian yang buruk, dan bagaimanakah caranya untuk kita memperoleh husnul khatimah. Jadi kita nak bahaskan hadirin dan hadirat, yang saya sebut hakikatnya adalah ambilan daripada kitab-kitab para ulama kita dahulu. Iaitu ada sebahagian ulama, mereka telah mengumpulkan sebuah kitab yang menceritakan tentang husnul khatimah, iaitu ibarun wa'idhah, iaitu pengajaran-pengajaran dan juga peringatan buat kita yang masih hidup. Bila kita dengar husnul khatimah, maka kita nak mencontohi mereka ini untuk mendapatkan husnul khatimah. Jadi ada dibahaskan di sini hadirin dan hadirat, bahawasanya antara ciri-ciri dan tanda husnul khatimah, kematian dan penyudahan yang baik. Dan kita nak sebutkan bahawasanya isu husnul khatimah ini antara yang menjadi pemisah antara kita dengan orang lain. Macam kita kata begini, orang Islam akan mati, orang bukan Islam atau orang kafir juga mereka akan mati. Jadi apakah yang membezakan kematian orang Islam dengan kematian orang bukan Islam? Orang Islam ni pula terbahagi kepada pecahan. Ada Muslim yang mukmin, yang beriman, dan ada pula Muslim yang munafik. Dan munafik yang kita maksudkan adalah munafik dari sudut i'tiqad, bukan semata munafik dari sudut amalan. Yang tu sama kategori dengan fasik, yang mana Allah sekiranya dia akan dia bermaksiat dan dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan ampunkan dia selama dia belum mati. Jadi kita katakan bahawasanya apa pula perbezaan antara matinya mukmin dan matinya golongan yang munafik? Maka di sinilah adanya istilah husnul khatimah, kematian yang baik, penyudahan yang baik. Dan disebutkan oleh para ulama sebahagiannya, husnul khatimah membawa erti seorang hamba itu dia diberikan taufik, ketepatan dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kematiannya untuk dia menjauhkan dirinya daripada melakukan perkara yang Allah murka, dalam kurungan maksiat. Dan dalam masa yang sama, sebelum dia mati, dalam keadaan dia telah menghampiri kematian, dia sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segala dosa-dosanya dan juga daripada segala maksiat. Dan dia pula sebelum dia mati, dia banyak memfokuskan dirinya kepada perkara-perkara yang taat kepada Allah. Dan selepas dia melakukan ketaatan, selepas dia melakukan meninggalkan kemaksiatan, selepas dia bertaubat dan istighfar ke atas dosa-dosanya, maka Allah pun mencabut nyawanya. Maka di sini husnul khatimah, kepenyudahan yang baik, kematian yang baik. Jadi kita nak pergi satu persatu kepada ciri-ciri atau tanda-tanda husnul khatimah, yang mana tanda-tanda ini sudah pasti kita dapat melihatnya apabila seseorang itu dalam keadaan meninggal dunia, sama ada dalam keadaan naza' ataupun sakaratul maut dan seumpamanya. Baik, yang pertama, an-nutqu bisyahadati 'indal maut. Seseorang itu
dapat mengucapkan syahadah, kalimah syahadah, ketika dia itu dalam keadaan nazak menghampiri kematian. Di sini adalah ciri-ciri husnul khatimah. Sebab itu kita ini apabila melihat ataupun kita melawat seseorang yang sedang berada dalam keadaan sakaratul maut, berada dalam keadaan nazak, kita dituntut untuk membisikkan ke telinganya agar dia berjaya mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ni kalimah syahadah. Memadai la ilaha illallah, maka itu menandakan kalau dia sempat menuturkannya, itu adalah zahir dia husnul khatimah. Tetapi tuan-tuan jangan salah faham. Nanti seolah-olah ada kefahaman siapa yang meninggal dunia nazak tak sempat sebut la ilaha illallah, terus kita kata si fulan ni su'ul khatimah. Bukan semua perkara itu perlu difahami dengan makna yang berlawanan. Sebagai contoh, seorang guru dia kata kepada anak murid dia, tahniah awak bijak kerana dapat keputusan yang cemerlang. Bukanlah bermakna bila cikgu kata anak murid bijak, anak murid itu kata, oh habis tu cikgu bodoh ke? Cikgu kata saya bijak. Bukan semua perlu difahami dengan makna berlawanan. Ataupun bila cikgu puji seorang murid dia A, awak bijak, tiba-tiba B kata, cikgu nak kata saya tak pandai ke? Cikgu nak kata saya tak bijak macam A ke? Bukan. Tak semua perkara perlu difahami secara mafhum mukhalafah ataupun maksud yang berlawanan. Tetapi macam kita kata, bukan semestinya seseorang itu bila kita kata husnul khatimah, apabila dia mati dia sempat mengucap kalimah syahadah la ilaha illallah, maknanya seolah orang yang meninggal dunia tidak sempat menyebut kalimah syahadah itu bermakna dia su'ul khatimah. Bukan, tidak sama sekali bermaksud begitu. Baik, tetapi antara ciri-ciri husnul khatimah adalah dia sempat untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah dan dia mati dengan kalimah tersebut. Dan disebutkan oleh hadis-hadis Nabi SAW dengan lafaz laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang hampir mati dari kalangan kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Walaupun kita tahu kalimah mauta dalam hadis mautakum difahami dengan dua maksud. Maksud yang pertama adalah mauta di situ adalah orang yang dalam keadaan nazak. Manakala maksud yang kedua, mauta adalah orang yang telah mati. Tetapi kalaulah saya secara peribadi, orang itu telah meninggal dunia, maka kalau kita talkinkan kepada dia selepas dia mati, maka yang ini kurang memberi manfaat kepadanya berbanding kita talkinkan kepada orang tersebut ketika dia menghampiri kematian. Kerana matlamat kita adalah kita nak sebut atau nak suruh dia sebut ucapan syahadah itu ataupun kalimah syahadah itu sebelum dia meninggal dunia, untuk dia mendapat banyak fadilat yang disebut dalam hadis-hadis sahih, bukan selepas dia meninggal dunia. Jadi kerana itu kita kata laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinkan, bisikkan kepada orang yang hampir mati dari kalangan kamu untuk dia membaca menyebut la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang diabdikan diri secara mutlak melainkan Allah. Bayangkan alangkah orang kata indah kehidupan seorang manusia yang berjaya menuturkan, mengungkapkan kalimah syahadah sebelum dia meninggal dunia. Di awal kehidupannya dia telah dikumandangkan azan, dan azan adalah sebuah kalimah yang penuh dengan lafaz-lafaz Allah dan juga syahadah. Dan ketika dia meninggal juga, dia sempat mengucap la ilaha illallah. Maka yang ini adalah suatu kebaikan yang besar, husnul khatimah, penyudahan yang baik insya-Allah. Dan disebut juga dalam hadis Nabi SAW yang mana baginda menyatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dan dalam sebahagian riwayat Nabi SAW mengatakan man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sesiapa yang ucapan terakhirnya daripada dunia ini adalah ucapan la ilaha illallah,
maka dia akan masuk ke dalam syurga. Kerana itulah kita sehabis mungkin berusaha untuk memastikan seseorang yang sedang nazak itu supaya mereka sempat mengucap la ilaha illallah agar mendapat fadilat yang disebutkan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebentar tadi. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sesiapa yang mana ucapan terakhirnya iaitu sebelum dia meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam syurga, kata Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan berkenaan dengan hadis ini, hadirin dan hadirat, ada sebuah kisah yang memberi kesan yang disebut sebagai qissatun muassirah, sebuah kisah yang memberi kesan kepada jiwa kita saat kita mendengar kisah ini, iaitu adalah berkenaan dengan kisah wafatnya seorang imam yang besar dalam bidang hadis. Namanya Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, yang berkenaan dengan wafatu Abi Zur'ah, seorang tokoh besar dalam ilmu hadis rahimahullahu rahmatal abrar, yang mana kita kata ini adalah dianggap sebagai salah satu gunung atau bukit dalam ilmu hadis. Ketokohannya, kehebatannya, keilmuannya, kepakarannya. Dan kita lihat bagaimana husnul khatimahnya kematian imam ini, Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, dapat dilihat berdasarkan kisah ketika dia meninggal dunia. Ketika dia dalam keadaan nazak, keadaan menghampiri kematian, anak-anak murid dia ada 2 orang yang cuba hadir, dan tujuan mereka hadir adalah untuk mereka mentalkinkan atau membisikkan kepada, talqin ni maksud dia bisik, itu maksud talqin. Jadi mereka tujuan nak mentalkinkan kepada Abu Zur'ah Ar-Razi kalimah la ilaha illallah. Mereka ini anak murid, mereka dengar khabar tok guru dalam keadaan nazak, dan mereka menghadiri tok guru mereka, syekh mereka yang berada dalam keadaan nazak, dengan niat untuk mengajarkan talqin la ilaha illallah. Dan apabila mereka datang, yang datang tu pula adalah 2 orang tokoh besar, namanya Al-Imam Abu Hatim, juga seorang ulama besar dalam hadis, dan juga seorang lagi adalah Muhammad ibn Muslim ibn Warah. Muhammad ibn Muslim dan Abu Hatim, mereka 2 ni anak murid kepada Abu Zur'ah Ar-Razi, datang menziarahi tok guru mereka ketika gurunya itu dalam keadaan nazak, dan mereka bercadang untuk membisikkan syahadah. Tiba-tiba kata Abu Hatim, inni la astahyi min Abi Zur'ah an ulaqinahu syahadah. Aku ni, sesungguhnya aku, kata Abu Hatim, rasa malu sungguh kalau aku nak mengajarkan kepada Abu Zur'ah ni kalimah syahadah. Kenapa rasa malu? Kerana ini guru. Kalau kita berada pada situasi hari ini, dia seolah tidak ada rasa malu dengan guru. Macam seolah-olah kita pula yang nak mengajarkan kepada seorang guru itu ini, walaupun jadi mereka ini walaupun benda itu tidak salah, tapi mereka rasa segan. Yang ini tok guru aku, takkan aku nak ajarkan cikgu aku? Takkan aku nak ajarkan ulama kita? Ni ulama kita, takkan kita pula nak mengajar dia? Maka mereka pun jadi serba salah daripada satu sudut nak mengajarkan syahadah, tapi daripada satu sudut yang lain, yang ini adalah Abu Zur'ah, ini ulama besar. Maka mereka pun masing-masing ambil satu plan, satu cadangan. Mereka kata tak apalah, kita berada di sisi Abu Zur'ah, mari sama-sama kita muzakarah dalam bab hadis. Muzakarah ni perbincangan 2 hala. Lalu Ibn Abi Hatim, saya minta maaf, Abu Hatim, Ibn Abi Hatim tu anak dia, Abu Hatim dan Muhammad bin Muslim ni masing-masing membacakan sebuah hadis, tetapi membacakan hadis berserta dengan sanad mereka daripada guru mereka, yang mana gurunya itu daripada gurunya itu daripada gurunya, sampailah kepada sahabat Nabi, sampailah kepada Nabi SAW, dan baginda menyebut sekian dan sekian. Maka yang maknanya mereka membacakan sanad hadis. Dan tuan-tuan yang berada dalam bidang pengajian hadis,
kita faham yang hadis ini dia terlibat antara dua. Yang pertama sanad, yang kedua matan. Sanad ni adalah rangkaian atau rantaian perawi yang meriwayatkan hadis tersebut daripada mereka sampailah kepada Nabi. Itu sanad. Dan matan pula adalah teks ucapan Nabi itu, ataupun ucapan Nabi itu adalah matan. Kenyataan itu adalah matan. Jadi dikatakan di sini, Muhammad ibn Muslim pun dia mulakan. Dia kata, haddatsana Abu Asim An-Nabil. Qala haddatsana Abdul Hamid ibn Ja'far. Kemudian dia pun membaca lagi hadis. Riwayat-riwayat hadis. Wa qala lalu Abu Hatim pun memulakan pula, ataupun dia bacakan hadis sebentar tadi, dia meriwayatkan sebuah hadis daripada guru dia sekian dan sekian. Maka Abu Hatim pun sama, dia pun baca, haddatsana fulan ibn fulan, telah menyampaikan kepada kami, ataupun guru kami telah menceritakan kepada kami daripada gurunya sekian-sekian fulan bin fulan, bahawasanya Nabi SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Maknanya tujuan mereka baca hadis tu apa? Untuk mereka baca hadis yang syahadah ni tadi. Sesiapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Lalu Abu Zur'ah Ar-Razi pun yang mendengar dialog mereka tentang hadis tersebut, maka dia pun memulakan periwayatan hadisnya. Maka dia pun katalah, haddatsana Muhammad bin Bashar قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر عن صالح ابن أبي عريب عن كثير ابن مرة عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله وخرجت روحه مع الهاء من قبل أن يقول دخل الجنة. Maknanya, sebaik sahaja dia baca, telah menceritakan kepada kami guru kami yang bernama Muhammad bin Bashar. Beliau berkata, Abu Asim An-Nabil menceritakan kepada kami. Beliau berkata, Abdul Hamid bin Ja'far menceritakan kepada kami, atau menyampaikan kepada kami daripada Salih bin Abi Arib, daripada Kasir ibn Murrah, daripada Muaz ibn Jabal. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah. Dan sebaik sahaja Abu Zur'ah menyebut la ilaha illallah di situ, kharajat ruhuhu, maka keluarlah rohnya. Maknanya dia meninggal dunia ketika dia menyebut ungkapan Allah la ilaha illallah itu. Dan sambungan hadis tersebut dia tidak sempat baca, iaitu dakhalal jannah, masuk ke dalam syurga. Ini subhanallah merupakan sebuah kisah yang kita katakan kisah husnul khatimah. Tetapi ini adalah alamat, belum bagaimana cara untuk kita mencapai husnul khatimah lagi. Dan sebahagian ulama ada memberikan beberapa alamat-alamat lain yang merupakan tanda husnul khatimah. Adalah mereka kata seperti meninggal dunia pada malam Jumaat atau pada hari Jumaat. Meninggal dunia pada malam Jumaat atau pada hari Jumaat. Walaupun hadis ini sebahagian ulama mengatakan hadis ini dhaif, dan ada juga ulama-ulama hadis yang membuat kesimpulan hadis ini merupakan hadis yang hasan, yang berada pada tahapan hadis maqbul, yang diterima. Jadi kita kongsikan sebagai salah satu pandangan tanda-tanda meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah adalah meninggalnya seseorang pada malam Jumaat atau pada hari Jumaat. Berdasarkan sebuah hadis, ma min muslim yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri, rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa qala al-Albani al-hadis bi majmu'i turuqihi hasanun aw sahih. Yang membawa maksud, tidak ada seorang Muslim yang mati pada malam Jumaat atau pada hari Jumaat, melainkan Allah akan memeliharanya daripada fitnah kubur. Allah akan memeliharanya daripada fitnah kubur. Yang ini disebut sebagai salah satu ciri husnul khatimah.
Dan ia sama sekali tidak menafikan kalau orang itu, macam saya sebut tadi, bila kita katakan seseorang yang mati dalam keadaan sempat menyebut la ilaha illallah, mati dalam husnul khatimah, sama sekali tidak menjadikan orang yang mati dalam keadaan tidak menyebutnya semestinya su'ul khatimah. Tidak. Dan begitu juga kita faham begini, kalau dalam hadis menyebut seseorang itu meninggal dunia pada hari Jumaat atau pada malam Jumaat, Allah pelihara daripada azab kubur, tidak semestinya kalau dia meninggal pada malam Khamis, malam Rabu, malam Selasa, maka dia tidak dianggap sebagai husnul khatimah juga. Kita kena ketahui bahawasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah individu yang sudah pasti kematian baginda merupakan kematian yang husnul khatimah. Tetapi baginda meninggal pada hari Isnin. Jadi oleh kerana itu kita bukan maksud kita kata begini kerana ada riwayat. Zahirnya wallahu alam itu adalah husnul khatimah. Tetapi hakikat sebenar hak milik Allah Ta'ala. Kita hanya berpada dengan riwayat yang sampai kepada kita. Selama riwayat itu sahih ataupun hasan dan riwayat itu baik, maka kita kata kita boleh menjadikan ia sebagai hujahan dan sandaran. Begitu juga sebahagian ulama kata antara ciri husnul khatimah adalah meninggal dunia dalam keadaan dia mati disebabkan jihad di jalan Allah. Mati dalam keadaan mati jihad adalah mati syahid, adalah husnul khatimah. Ini hakikat dia. Mati dalam keadaan mati syahid, mati dalam keadaan dia berada pada medan perang, medan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dasarkan hadis Nabi, man qutila fi sabilillahi fahuwa syahid. Sesiapa yang meninggal dunia dalam jalan Allah, maka dia adalah seorang syahid. Wa man mata fi sabilillahi fahuwa syahid. Dan sesiapa yang mati di jalan Allah, maka dia mati syahid. Hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Baik. Begitu juga disebut oleh para ulama bahawasanya antara ciri husnul khatimah adalah mati disebabkan ta'un, meninggal dunia disebabkan penyakit ta'un. Dan kita pun tahu sebahagian hadis mengatakan asyuhada'u khamsah, yang mati syahid itu ada 5, antaranya al-mat'un. Dan ulama memahami al-mat'un dengan 2 maksud. Sebahagian kata al-mat'un adalah individu yang ditikam daripada at-ta'an, manakala sebahagian ulama lain mengatakan al-mat'un juga adalah daripada ta'un, daripada wabak ta'un. Sebab itu kita mengatakan bahawasanya orang yang mati disebabkan ta'un ini adalah mati juga dalam husnul khatimah, walaupun dia mungkin menderita sakit. Betul, orang yang mati kerana menderita sakit sebab dia berjihad di jalan Allah, sakit itu sama sekali tidak menjadikan itu sebagai su'ul khatimah. Dan tidak semestinya orang yang mati dalam keadaan sihat, dia mati dalam keadaan tidur, semestinya husnul khatimah. Walaupun orang itu mati disebabkan ta'un, dan kita pun tahu adalah ta'un ni dia lebih teruk dan lebih memudaratkan, ia suatu wabak yang amat-amat memberi kesan buruk kepada kesihatan. Sebahagian ulama mengatakan kullu ta'un wabak. Semua ta'un tu adalah wabak. Tapi semua bukan semua wabak itu ta'un. Bukan semua wabak itu ta'un. Sebab itulah antara cara nak memahami hadis yang ta'un tidak masuk ke Madinah, tetapi yang masuk ke Madinah adalah wabak boleh jadi. Kerana tidak disebut secara spesifik yang wabak juga tidak masuk di bumi Madinah. Kerana itu kita lihat pada hari ini wabak COVID juga turut terkena ataupun turut terdapat di bumi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Madinah Al-Munawwarah. Baik. Begitulah juga dengan kematian-kematian yang lain seperti yang disifatkan sebagai mati syahid itu, iaitu al-mautu bida'il batan, seseorang yang mati disebabkan sakit yang bersangatan di dalam perut dia. Yang ni semua mati syahid. Dan syahid di sini bukanlah sama dengan syahid mati jihad di jalan Allah peperangan itu, tidak, tetapi dianggap sebagai syahid akhirat. Syahid akhirat. Baik. Mati disebabkan sakit dalam perut. Berdasarkan hadis waman mata fil batni fahuwa syahid. Sesiapa yang meninggal dunia disebabkan menghidap
kesakitan yang bersangatan dalam perut dia, maka itu adalah menandakan husnul khatimah. Itu adalah ciri-ciri kematian yang baik. Begitu juga orang yang mati disebabkan dia mati lemas, orang yang mati disebabkan dia, orang kata hadam runtuhan seumpamanya, bangunan katakan bangunan roboh dan seumpamanya, dia meninggal dunia, maka itu pun zahirnya adalah husnul khatimah bagi dia. Kerana apa dianggap sebagai husnul khatimah walaupun keadaan itu pada masyarakat dilihat sebagai buruk? Tidak, kita kata kerana matinya dia dianggap sebagai husnul khatimah kerana cara kematian dia itu ada disebut dalam hadis-hadis sebagai mati syahid. Sebagai mati syahid. Orang yang mati dalam keadaan lemas, mati lemas dan mati dalam gempaan ataupun timpaan ataupun bangunan runtuh dan seumpamanya. Ini yang disebut dalam hadis yang riwayat Al-Bukhari, kata Nabi SAW, asy-syuhada'u khamsah. Golongan yang syahid itu ada 5, dan kita katakan ia adalah mati syahid akhirat. Yang pertamanya al-mat'un. Al-mat'un. Yang ni kita katakan sebentar tadi. Al-mat'un boleh difahami sebagai ta'un dan boleh juga difahami mati ditikam daripada sebutan atau kalimah at-ta'an. Dan kemudian wal mabtun, yang ni yang kita katakan tadi, wa man mata fil batni, ataupun wa man mata fil batni fahuwa syahid, ataupun disebabkan ada sakit dalam perut dia. Kemudian wal ghariq, ataupun wal ghariq, orang yang mati lemas. Wa sahibul hadam, maknanya orang yang mati ditimpa runtuhan ataupun mati disebabkan runtuhan. Wasyahidu fi sabilillah, yang ni adalah yang berada pada medan jihad, yang ni adalah syahid yang sebenar, yang terpakai pada mereka hukum hakam syahid, yang terpakai pada mereka hukum hakam syahid. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Jadi ini kita sebutkan hadirin dan hadirat sebagai ciri-ciri husnul khatimah, sebagai ciri-ciri husnul khatimah. Jadi kita nak pergi macam manakah caranya untuk kita mendapatkan husnul khatimah ini? Macam mana cara untuk kita memperoleh husnul khatimah di dalam kehidupan? Macam kita sebut bahawasanya untuk mencapai husnul khatimah, kita kena ada kesungguhan untuk mendapat husnul khatimah. Dan untuk kita mengelakkan diri kita ini daripada su'ul khatimah, kematian yang buruk, maka kita kena ada kekhawatiran, kerisauan dan ketakutan daripada kita melakukan sesuatu perkara yang boleh menyebabkan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan seperti mana yang kita maklum hadirin dan hadirat, dalam permusafiran kita ini menuju Allah, kita terbang kepadanya dengan membawa 2 sayap, iaitu sayap ar-raja, penuh pengharapan, dan satu lagi sayap kita adalah al-khauf, penuh ketakutan. Dalam erti kata takut kita ini kepada Allah, dalam erti kata kita khawatir yang mana amalan kita ini Allah terima atau tidak. Kita khawatir dalam keadaan kita masuk ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Kita khawatir kita akan ditimpa su'ul khatimah. Maka oleh kerana itu kita ada pengharapan kepada Allah. Kita ar-raja, kita ada husnuzan kepada Tuhan kita. Jadi kena ada al-hirs, kena ada kesungguhan nak mendapatkan husnul khatimah. Dan macam kita sebutkan pada awal tadi, sekiranya husnul khatimah ini dia tidak membawa kepada kefahaman tua baru kita dapat, boleh jadi muda, maka dalam hal seperti ini kita kena sentiasa memastikan diri kita ini melakukan kebaikan. Kerana ciri-ciri husnul khatimah yang paling jelas adalah seseorang itu mati dalam keadaan dia banyak melakukan kebaikan dan dia meninggalkan maksiat dan juga kejahatan. Seseorang mati dalam keadaan dia tidak melakukan, sebelumnya tidak didahulukan dengan maksiat. Itu adalah husnul khatimah. Jadi ini adalah suatu perkara yang baik. Macam kita katalah, para ulama kita yang terdahulu melihat bagaimana kematian mereka, maka kita lihat ini husnul khatimah, penyudahan yang baik. Macam mana matinya Abu Bakar As-Siddiq,
macam mana wafatnya Umar ibn al-Khattab sebagai seorang syahid, bagaimana wafatnya Uthman ibn Affan juga sebagai seorang syahid. Maka ini adalah suatu kematian-kematian yang dicemburui, kematian-kematian yang penuh dengan kebaikan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan masih ingat pada beberapa tahun lepas, sekiranya saya tidak silap, sama ada tahun lepas ataupun pada 2 tahun lepas, iaitu mungkin pada tahun 2019, ada seorang imam yang membacakan khutbah pada hari Jumaat di Kedah, di negeri Kedah. Saya tak pasti masjid apa, tetapi di negeri Kedah. Dan ketika dia menyampaikan khutbah, dia jatuh. Dan rebahnya dia daripada mimbar itu menetijahkan kematian dia. Tuan-tuan bayangkan, hari dia mati adalah hari Jumaat. Hari dia meninggal dunia atau keadaan dia meninggal dunia adalah ketika dia sedang menyampaikan khutbah, menyampaikan nasihat, menyampaikan peringatan. Boleh jadi jelas zahir dalam keadaan berwudu, dalam keadaan menutup aurat. Dan tuan-tuan tahu dia meninggal dunia selepas dia mengucapkan, dia kata apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Dia mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini antara ayat-ayat terakhir dia. Dan sudah mesti dia mulakan khutbah dia dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maknanya syahadah dia telah sebut. Kemudian dia kata, ya ayyuhallazina usikum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, takwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati melainkan kamu telah kamu berada dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas daripada itu beliau rebah, meninggal dunia, rahimahullahu rahmatal abrar. Meninggal pada hari Jumaat, berada di dalam masjid dalam keadaan wudu, dalam keadaan menutup aurat, sedang menyampaikan amar ma'ruf, menasihati, memberikan peringatan, menyampaikan khutbah. Dan kemudian dia sempat mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan dia sempat membaca ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita kata Masya Allah, ini adalah suatu gambaran kematian yang benar-benar memberikan kepada kita ini kecemburuan, menyebabkan kita ini merasa takjub. Dan kita percaya hadirin dan hadirat, sudah pasti hayat orang-orang yang sebegini ketika dia mati, ataupun hayat dia yang menentukan bagaimana cara dia mati. Kehidupan dia yang menentukan bagaimana kematian dia, baik ataupun buruk. Walaupun macam saya sebut, kita tidak tahu pengakhiran hidup seseorang bagaimana, tetapi percayalah, untuk membentuk husnul khatimah, ia melibatkan sebuah proses yang panjang. Di samping dengan doa, di samping dengan husnuzan, di samping dengan amalan, maka ini proses panjang untuk, maknanya seseorang mukmin itu dia bentuk kematian dia sendiri. Walaupun dia tidak tahu bila dia mati, tapi dia bentuk kematian dia, kematian bagaimana yang dia inginkan. Kehidupan selepas mati yang bagaimana yang dia nak orang yang sekeliling dia mengenang diri dia. Maka dalam keadaan sebegini, kita tengok kehidupan mereka itu bagaimana. Mesti kehidupan orang-orang yang saleh dan seumpamanya. Tetapi macam kita sebut, hidayah Allah kita tidak tahu. Taufik Allah adalah suatu perkara yang kita berhajat dan kita berharap, tetapi itu bukan milik kita. Hatta Nabi pun sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan hidayah dalam erti kata hidayah taufik. Hidayah yang diberikan oleh para ulama, hidayah yang diberikan oleh para rasul dan anbiya adalah hidayatul irsyad, hidayah bimbingan, mengajak, membimbing, dakwah, menyeru. Tetapi ketepatan yang sebenarnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan hidayah ini namanya hidayatul taufik. Sebab itu Allah sebut kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam,
innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberi hidayah kepada siapa sahaja yang kamu suka, akan tetapi Allah yang memberi hidayah kepada siapa sahaja yang dia kehendaki. Ini semuanya tahta masyiatillah, bawah kehendak Allah. Maknanya walaupun boleh jadi kita lihat seseorang itu pada awal usianya penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan, tapi jangan sesekali kita ini menjazamkan dia ini masuk neraka, dia ini masuk neraka. Jangan kita sesekali mengatakan sedemikian. Maka oleh kerana itu kita mengatakan bahawasanya kita hendaklah sentiasa positif, sentiasa husnuzan, dan kita nak sentiasa meyakini walaupun ada sebahagian dari kalangan masyarakat kita pada hari ini sekiranya ada kerisauan kepada mereka, sekiranya ada kerisauan pada mereka yang mana, oh aku ni banyak dosa, adakah ini bermakna aku akan mati dalam penyudahan yang buruk, aku ni banyak buat jahat, adakah nanti mati aku dalam keadaan ciri-ciri yang tidak baik. Jangan kita sebut begitu, jangan kita sebut begitu. Kerana apa hadirin dan hadirat? Kerana kita tidak dapat tahu bagaimana pengakhiran hidup seseorang. Dan disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu'atul Fatawa, beliau mengatakan, al-ibratu bikamalin nihayah la binaqsil bidayah. Yang kita nak ambil kira dalam kehidupan seseorang ini adalah penyudahan hidupnya yang penuh kesempurnaan dan kebaikan, la binaqsil bidayah, bukan awal hidupnya yang penuh dengan keburukan, bukan awal hidupnya yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan nuksan, penuh dengan kekurangan, tidak. Tetapi kita nak lihat bagaimana pengakhiran hidup seseorang. Al-a'malu bil khawatim, kata Nabi SAW. Amalan dikira berdasarkan penutup dan penghujungnya. Amalan dikira berdasarkan penutup dan penghujung. Sebab itu kita kata, sampai sahaja ke hujung Ramadan, maka kita lebih bersungguh dalam beramal. Sampai sahaja kepada penghujung khatam Quran, kita bersungguh dalam doa. Kalau sampai sahaja kita pada penghujung amalan, kita berharap itulah dianya amalan yang paling diterima sekali di sisi Allah. Kerana amalan diterima ataupun dinilai berdasarkan penghujung amalan. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ada sebuah kisah yang disebut di dalam hadis-hadis yang sahih dan juga kitab-kitab sirah, yang menceritakan berkenaan dengan seorang sahabat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana namanya adalah Amru ibnu Thabit, dan beliau ini daripada keturunan Bani Al-Ashhal. Beliau diberi gelaran atau dilaqabkan dengan gelaran Al-Usayrim. Dan orang yang meneliti sejarah Al-Usayrim ini, dia akan dapat mengetahui betapa pada awal-awal kehidupan beliau, sebelum beliau memeluk Islam, beliau adalah seorang yang amat membenci kepada agama Islam. Masyarakat dahulu, Arab dahulu, yang sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datangnya Islam, mereka benci. Tetapi Usayrim ini, Allah Subhanahu wa taala, inilah kita katakan keajaiban hidayah Allah. Keajaiban hidayah Allah. Jadi kita katakan, kalaulah orang yang boleh jadi dia tidak meminta pun Allah bagi dia hidayah, maka kita yang meminta hari demi hari inilah yang sentiasa sepatutnya yakin Allah akan beri hidayah kepada kita. Dalam doa kita, salat kita, Al-Fatihah kita, satu-satunya doa, ihdinas siratal mustaqim. Kita mulakan bacaan doa kunut, Allahumma hdini fi man hadait. Jadi ini kita minta hidayah daripada Allah. Jadi Allah akan memberi hidayah. Kalau orang tu tak minta pun Allah bagi, apatah lagi kepada orang yang meminta. Jadi sebab itu kita sentiasa meminta semoga Allah kurniakan kita hidayah taufik, Allah kurniakan kita hidayah ilmu, dan Allah kurniakan kita hidayah beramal dengan ilmu. Allahumma amin. Baik. Jadi Amru bin Sabit atau Al-Usayrim ini, Allah kurniakan dia hidayah dalam tempoh yang singkat. Selepas sahaja dia memeluk Islam, maka dia pun turut bersama dengan
tentera Nabi SAW berperang dalam peperangan Uhud. Dan semasa perang Uhud, Amr bin Sabit atau Al-Usairim ini direzekikan dengan syahadah, direzekikan dengan mati syahid. Tuan-tuan, dia ni betul-betul baru memeluk Islam. Sebahagian riwayat mengisyaratkan dia tidak pernah salat lagi, dalam keadaan tak pernah puasa, dalam keadaan tak pernah lagi haji. Tetapi Allah memberikan rezeki kepada dia. Dia mengucap syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan kemudian dia menyertai jihad, dan kemudiannya dia mati syahid. Maka ini yang kita katakan antara husnul khatimah yang terbesar. Dan kita tidak boleh sama sekali menghukum seseorang itu pada awalnya jahat, mestilah matinya juga buruk. Dan ini sepatutnya menjadi suatu semangat bagi orang yang ingin berubah. Dan ia bukannya menjadi suatu kata-kata yang nak melalaikan orang yang dalam keadaan maksiat, tidak. Supaya nanti orang yang lalai dalam maksiat tu, dia ingat, tak apalah, nanti aku dah tua baru aku bertaubat. Jangan. Macam kita katalah, dia antara permulaan pengakhiran hidup, dia bukan antara muda dan tua. Jadi tuan-tuan kena clear. Pengakhiran hidup tak semestinya tua. Boleh jadi pengakhiran hidup muda. Jadi sebab itu kita kena jelas istilah permulaan dan pengakhiran, bukannya hidup muda dan tua. Jadi dalam keadaan begini, kita kena jelas bahawasanya cara-cara sebegini adalah untuk mencapaikan kepada kita ini husnul khatimah. Kesungguhan kita untuk mendapat husnul khatimah. Selain itu, cara nak dapat husnul khatimah juga adalah dengan cara kita ini memperbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dan taubat. Hari-hari kalau boleh istighfar. Usahakan ikut sunnah Nabi SAW berdasarkan hadis baginda, inni la astaghfirullah fil yawmi wa atubu ilaihi akthar min 70 marrah. Sesungguhnya aku ini, kata Nabi SAW, beristighfar kepada Allah, dan aku bertaubat kepadanya dalam sehari lebih daripada 70 kali. Itu sunnah Nabi SAW. Maka kita pun kena banyak istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Hari-hari sepatutnya lebih daripada 70 kali. Kalau nak banding keadaan kita dengan keadaan Nabi SAW. Dan juga bertaubat. Jadi seseorang yang sentiasa melazimi taubat, sentiasa melazimi istighfar, bila sahaja Allah ambil nyawa dia, maka pastilah dia berada dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Husnul khatimah, insya-Allah. Dan selain daripada itu, mereka juga, kita katakan, antara ciri husnul khatimah adalah golongan yang kita katakan antara cara nak mendapatkan husnul khatimah adalah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengurniakan kita husnul khatimah. Seperti contoh, kita mengucapkan lafaz doa Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah, yang membawa maksud Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, kau matikanlah kami dengan husnul khatimah, dan janganlah kau matikan kami ini dengan kematian yang buruk. Janganlah kau matikan kami ini dengan kematian yang buruk. Disebutkan juga, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, selain daripada doa, ada lagi iaitu pengharapan. Maknanya ayat-ayat yang menzahirkan pengharapan, dan hakikatnya itu juga merupakan suatu doa. Ada disebutkan oleh para ulama bahawasanya sebahagian ulama kita ini, antara cara mereka meminta husnul khatimah, ada sebahagian ulama mereka kata, ya Allah, aku inginkan supaya aku mati dalam keadaan aku bersujud kepadamu. Aku inginkan supaya kalau aku mati, maka aku akan bersujud kepadamu. Yang ini disebut antaranya adalah Syekh Ibrahim bin Yusuf bin Ibrahim bin Abdullah bin Badis,
yang merupakan seorang ulama yang mana dikatakan di sini ketika dia menghampiri kematian, dia pun membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian dia ulang lagi ketika dia nazak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan beliau pun meninggal dunia dalam keadaan mukanya bersujud, menyungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebahagian ulama lagi, iaitu Ibrahim bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, adik-beradik kepada Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, dan iaitu penulis kitab Umdatul Ahkam dan juga penulis kitab Mukhtasar Sirah Nabi SAW, Abdul Ghani Al-Maqdisi. Dia punya adik dia, Ibrahim bin Abdul Wahid. Ibrahim bin Abdul Wahid ni ketika dia meninggal dunia, ketika dia hampir meninggal dunia, dia baca doa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Dia menghadap kiblat, kemudian dia pun meninggal dunia. Ya hayyu ya qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang mengurus takbir, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Jadi ini adalah doa-doa yang kita katakan subhanallah, pengharapan mati dalam keadaan sujud. Maka kita boleh berharap, kita kata, ya Allah, kau matikanlah aku dalam keadaan aku dosa-dosaku diampunkan, dalam keadaan aku melakukan kebajikan, dalam keadaan aku melakukan amal saleh. Dan ada sebahagian itu secara umum, tapi ada sebahagian ulama dia minta spesifik. Mereka kata, ya Allah, kau matikan aku dalam salat. Contoh, dikatakan di sini, qala al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah fi tarjamati Ahmad bin Muzaffar bin Abi Muhammad bin Muzaffar bin Badruddin Ibn Hasan An-Nabulsi, iaitu Ahmad bin Muzaffar ini, An-Nabulsi ini, beliau berkata, ashtahi an amut wa ana sajid. Ya Allah, aku teringin untuk meninggal dunia dalam keadaan aku sedang bersujud, dan sujud kepada Allah dalam keadaan sedang salat. Maka dia doa sedemikian. Lalu farazaqahullahu zalik, maka Allah pun merezekikan kepadanya. Jadi kita minta, selain kita ni, hajat yang paling besar yang kita patut minta adalah hajat yang berkaitan dengan urusan akhirat kita, hadirin dan hadirat. Dan bermulanya urusan akhirat apabila kita mati. Sebaik sahaja kita mati, kita dah, orang kata, berada pada alam yang baharu, alam akhirat. Kita dah meninggalkan hayat duniawi kita, hayat dunia. Jadi sepatutnya kalau kita doa, macam kalau kita kata, ya Allah, kau berikanlah aku kereta, kau berikanlah kepadaku rumah, kau berikanlah aku pakaian. Ini adalah permintaan yang harus, namun permintaan ni terkait dengan urusan dunia. Tetapi yang paling utama patut kita minta adalah permintaan yang berkenaan dengan urusan akhirat kita. Contoh, ya Allah, kau matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah. Yang ini secara umum. Tetapi kita boleh juga minta kepada Allah untuk kita meminta secara spesifik. Disebutkan oleh para ulama, qala al-Hafiz Ibn Rajab rahimahullah, yang ni disebut oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif. Tuan-tuan boleh tengok, kana salaf, ulama kita yang terdahulu, yarawna an man mata aqiba amalin salih ka siyami Ramadan atau aqib haj atau umrah, annahu yurja lahu ay yadkhul al-jannah. Salafus salih berpendapat, sesiapa yang meninggal dunia selepas sahaja dia melakukan amal saleh, macam selepas salat meninggal, selepas puasa Ramadan meninggal, selepas balik haji meninggal, maka itu adalah tandanya dia diharapkan, amat-amat diharapkan masuk ke dalam syurga, kerana dia meninggal dunia selepas dia melakukan amalan saleh. Dan di sini yang saya sebut mungkin pada beberapa bulan yang lepas, di dalam kitab yang sama, iaitu Lataiful Ma'arif, Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali, beliau menukilkan kata beliau bahawasanya ketika sebelum masuknya Ramadan, jika ada ulama yang sakit pada bulan Rajab, bulan Syaban, mereka angkat tangan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kata, ya Allah, kau hidupkanlah kami sehingga selepas Ramadan, hidupkan kami sehingga selepas Ramadan. Supaya mereka sakit bulan Rajab, sakit bulan Syaban, maka mereka doa, ya Allah, hidupkan kami sehingga selepas Ramadan. Supaya apa? Supaya mereka hidup pada bulan Ramadan.
supaya mereka hidup dalam bulan Ramadan. Itu maknanya apa? Maknanya boleh kalau kita nak minta doa panjang umur, supaya umur kita ni berada dalam hari-hari yang berkat, penuh dengan keberkatan. Macam contoh, ya Allah, kau panjangkanlah umur aku ni sehinggalah pada 10 hari terawal Zulhijjah yang akan datang ni. Ni afdalu ayyamid dunia. Maknanya hari-hari dunia yang paling afdal sekali adalah 10 hari terawal bulan Zulhijjah yang akan datang dalam beberapa hari sahaja lagi. Kemudian mereka pun minta, ya Allah, kau hidupkanlah aku sehingga bulan Ramadan. Maka yang inilah menjadi isyarat dalil kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, kau berkatilah kami dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan kau sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Maknanya minta supaya dipanjangkan umur agar kita berada sempat memasuki. Dan kemudian kata Ibn Rajab, selepas sahaja mereka melepasi Ramadan, Allah pun mencabut nyawa-nyawa mereka ini. Dalam erti kata, mereka meninggal dunia dalam keadaan selepas melalui bulan Ramadan, bulan yang penuh kebaikan, bulan yang penuh keberkatan. Maka itulah kenapa mereka nak sangat supaya Allah mematikan mereka selepas daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Maknanya dalam erti kata, mereka nak supaya mereka mati selepas melakukan amal saleh. Kerana itu adalah antara orang kata isyarat dan juga khabar gembira bahawasanya ia merupakan husnul khatimah. Dan itulah serba sedikit perbahasan kita yang berkaitan dengan husnul khatimah. Dan kita telah sebut definisi dan kita telah sebut berkenaan dengan tanda-tanda dan juga ciri-ciri mereka yang mati dalam keadaan husnul khatimah, serta kita juga menyebut berkenaan dengan bagaimanakah caranya memperoleh husnul khatimah. Iaitu pertama, kita kena ada hirs, kena ada kesungguhan untuk mencapai, kena ada keazaman, kena ada niat. Dan kita juga dalam masa yang sama perlu khawatir dan menjauhkan diri kita daripada perbuatan yang boleh menyebabkan kita ini mati dalam keadaan su'ul khatimah, penyudahan yang buruk, wal'iyazubillah. Kemudian yang keduanya, kita kena banyak doa kepada Allah. Doa kepada Allah, lazimi doa Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, ulang berulang kali. Dan bacalah doa ini pada waktu mustajab doa. Ketika sujud, di dalam salat, kita baca Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ketika hujan turun, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Antara azan dan iqamah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Pada petang hari Jumaat, iaitu selepas asar, lebih dekat lagi kepada matahari terbenam pada hari tersebut, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Baca ke doa-doa ini pada 2/3 malam ketika Allah turun ke langit dunia, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Semoga Allah matikan kita semua dalam husnul khatimah. Jadi ini yang kita mahukan. Doa hajat seperti mana hajat ulama-ulama terdahulu, nak meninggal dunia dalam keadaan sujud, nak meninggal dunia dalam keadaan sedang membaca Quran, nak meninggal dunia dalam keadaan sedang melakukan ibadah tawaf di Baitullah, mengerjakan haji dan umrah, selepas melakukan amal saleh, selepas salat, ketika menyampaikan ilmu, ketika berkhutbah, ketika sekian dan sekian. Maka kematian sebegini adalah kematian yang menghidupkan jiwa-jiwa orang sekeliling yang memandang dan melihatnya. Sebab itu penting kepada husnul khatimah. Kerana husnul khatimah menghidupkan banyak jiwa-jiwa yang lalai. Husnul khatimah menghidupkan banyak jiwa-jiwa yang mati, yang akhirnya akan kembali kepada Allah untuk mereka menujunya, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa-jiwa yang tenang yang akan kembali menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada semua yang hadir pada malam ini husnul khatimah. Allahumma amin. Jadi saya merasakan cukup sekadar itu perbahasan kita pada malam ini. Jazakumullahu khairan kepada penganjur program kita iaitu Baitus Salam, dan juga kepada semua sahabat-sahabat hadirin dan hadirat, para penonton yang sudi hadir bersama dengan saya pada malam ini untuk mendengar perbahasan kita. Begitu juga bagi yang share, bagi yang komen, bagi yang kongsikan video kita pada malam ini di medium-medium dan pelbagai platform. Saya ucap jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Saya pohon maaf sekiranya ada salah silap dan terkasar bahasa dan juga kekurangan dalam penyampaian dari sudut fakta, dari sudut maklumat, dari sudut hujahan-hujahan. Maka saya pohon maaf kepada semua. Aqulu ma sami'tum, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.